Ahli-ahli yang berhormat, kita berada dalam sesi perbahasan usul. Ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang kerana berkenan melafazkan ucapan kepada Dewan ini di mesyuarat yang pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri yang ke-14 pada pagi tadi, 17 April 2020. Namun oleh kerana penularan wabak COVID-19 serta pematuhan akan Perintah Kawalan Pergerakan, maka saya memutus untuk menghad sesi perbahasan pada kali ini. Oleh yang demikian, saya memberi ruang kepada Ketua Pembangkang untuk memanggil bahagian dalam perbahasan usul. Dipersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, Berhormat Datuk Timbalan Yang di-Pertua, Yang berhormat Ketua Menteri, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, rakan-rakan yang berhormat seterusnya, tuan dan perempuan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dengan izin limpah rahmat inayahnya kita masih lagi diberikan kesempatan dan kesihatan untuk kita sama-sama hadir di Dewan yang mulia pada pagi ini untuk kita meneruskan tugas dan tanggungjawab kita. Walaupun kita berada di rumah agak sekian lama, rakyat pun sama, macam-macam fikiran yang terganggu, tapi kita masih lagi boleh terus meneruskan agenda kita, insya-Allah. Keduanya kita bersyukur kerana wabak COVID, penularan wabak COVID di Pulau Pinang ini berada di tahap yang tidak begitu membimbangkan, tidak begitu kritikal. Kalau kita lihat laporan yang semalam, yang terakhir semalam, kita cuma terdapat 119 kes yang kumulatif secara keseluruhan dan satu kematian, tidak ada kes baru. Dan kita kes aktif cuma 19. Jadi kita berharap semoga dalam masa 2 minggu ini tidak ada kes baru dan kemungkinan kita boleh masukkan ke dalam zon hijau, zon yang agak kurang kes baru. Begitu juga di peringkat negara terdapat penurunan kes-kes baru walaupun tak begitu tinggi, dan yang pentingnya penyembuhan. Kita antara negara yang tertinggi dari segi penyembuhan kes-kes COVID ini, dan juga dari segi kematian juga agak tidak begitu tinggi berbanding dengan negara-negara jiran kita yang terdekat, Indonesia dan juga Filipina. Kita cuma 84 kes kematian. Yang Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan pada pagi untuk menyampaikan ucapan dan perbahasan. Cuma saya akan fokuskan lebih kepada isu COVID-19. Dan sekalung penghargaan dan terima kasih di atas ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Tuan Yang Terutama Tun sebentar tadi, dan juga ucapan yang telah diberikan kepada kita. Juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih di atas kepercayaan pimpinan Kerajaan Negeri dalam melantik saya bersama-sama menganggotai Jawatankuasa Khas Keselamatan Negeri Pulau Pinang bersama kepimpinan negeri dan juga jabatan agensi. Ini merupakan satu penghormatan dan pengiktirafan yang amat bermakna kepada saya dan juga pihak Pembangkang. Kepada kepimpinan negeri yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Barisan Exco, Pentadbiran Kerajaan Negeri, Majlis Keselamatan Negeri dan semua jabatan agensi telah menyusun strategi dengan segera dan juga melaksanakan perang melawan COVID-19. Syabas dan tahniah
Tahniah juga kepada rakan-rakan yang berhormat yang telah turun padang. Saya nampak banyak gambar-gambar turun padang. Saya pun telah diberi amaran oleh pihak berkuasa kerana tidak boleh terlalu hampir. Social distancing dengan izin terlalu dekat, dia kata, tak boleh dekat. Jadi tahniah kepada rakan-rakan yang telah turun ke bawah untuk menyampaikan bantuan dan sebagainya. Dan juga syabas kepada Barisan Hadapan frontliner yang menjalankan tugas dengan cemerlang tanpa mengambil kira keselamatan dan juga masa dan juga masalah risiko yang perlu dihadapi. Apabila negara kita dilanda COVID-19 ini, tugas sebagai wakil rakyat pastinya semakin mencabar. Kerana kalau bencana banjir, kita cuma menghadapi dalam masa yang singkat. Tapi kalau bencana COVID ini, kita telah menjalaninya selama 29 hari sehingga ke hari ini. Nak dekat sebulan. Dan kita terpaksa juga menjalankan perintah kawalan pergerakan. Kita sama-sama yang berhormat juga terpaksa mengikuti perintah ini yang memerlukan kita berada di kawasan ataupun di rumah masing-masing. Kita tidak pasti sejauh mana perintah ini akan dilaksanakan dan kita mengharapkan supaya ianya dapat mencapai tahap yang lebih baik secepat mungkin supaya kita dapat terus melaksanakan aktiviti pada rakyat dengan lebih baik. Dalam masa yang sama ini, pada masa ini jugalah rakyat akan menilai kemampuan kita sebagai wakil rakyat dan juga nilai kepimpinan dan pentadbiran kerajaan negeri. Jadi ini perkara yang penting yang perlu kita lihat bersama-sama supaya segala masalah yang ada di akar umbi dapat kita dengari bersama-sama, dapat kita selesaikan masalah yang ada semampu yang mungkin. Kita tidak mampu untuk menyelesaikannya 100%, tetapi kita cuba untuk menyelesaikannya sebaik mungkin supaya tidak terdapat mereka-mereka yang tertinggal dalam bantuan yang kita salurkan, pakej bantuan rakyat yang kita salurkan. Yang Hormat Datuk Yang di-Pertua, kita bersama-sama telah mengikuti perkembangan berkenaan wabak COVID-19 setiap hari dari masa ke semasa sepanjang PKP dilaksanakan. Dan saya mendapati bahawa kita di peringkat negeri Pulau Pinang telah mengikuti saran-saranan daripada peringkat Kerajaan Persekutuan untuk sama-sama bekerja dan berusaha bagi memastikan musuh utama negara pada hari ini dapat kita tumpaskan. Kerajaan Persekutuan telah membentangkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 250 bilion dan tambahan sebanyak 10 bilion untuk PKS dan juga pekerjaan kepada 2 juta rakyat. Ini merupakan satu pakej yang begitu baik dan kita amat menghargainya, kita sama-sama menghargai kerana ia memberi faedah kepada semua rakyat yang layak untuk menerima bantuan dan juga sumbangan yang telah disalurkan dan akan disalurkan. Dan saya juga melihat bahawa kita di peringkat negeri Pulau Pinang, kerajaan negeri telah sama-sama bekerja dan berusaha untuk memastikan COVID ini dapat kita tangani dengan baik, dan kerajaan negeri telah mengambil tindakan dengan mengumumkan pakej bantuan rakyat sebanyak 75 juta. Dan pakej ini saya lihat merangkumi 18 pecahan, iaitu yang pertamanya bantuan langsung one off. Terdapat 8 bantuan langsung termasuk bantuan yang telah disalurkan oleh pihak zakat Pulau Pinang yang agak banyak kepada masyarakat, kepada masjid, surau dan sebagainya. Juga peruntukan khas kepada adun satu pecahan
Dan saya bagi pihak rakan-rakan yang hormat sekalian, masuk pembangkang, kita amat berterima kasih di atas peruntukan yang disalurkan. Kerana peruntukan turun tiba pada masa yang ketika cukup kena. Masuk saja kita dah boleh salurkan peruntukan sebanyak 30,000. Terima kasih kepada pihak kerajaan. Yang ketiga, pengecualian sewa rumah premis perniagaan. Terdapat 2 pecahan. Insentif yang keempat, insentif kepada frontliner, peralatan dan sebagainya, ada 3. Termasuk pihak petugas majlis bandaraya. Dan juga yang kelima, penangguhan pinjaman sewa, beli, cukai dan sebagainya, 1 pecahan. Di kesempatan ini juga saya ingin membangkitkan atau mencadangkan beberapa perkara yang saya lihat perlu diambil tindakan penambahbaikan untuk kepentingan rakyat di Pulau Pinang. Kaitan dengan COVID, Kerajaan negeri telah menyediakan bantuan secara one-off kepada peniaga kecil dan juga penjaja berlesen. Dan pihak Zakat Pulau Pinang juga telah menyediakan usaha bantuan one-off ini untuk faedah semua peniaga kecil dan penjaja. Alhamdulillah, saya yakin kumpulan terlibat pastinya sudah mula membuat permohonan dan hanya menanti masa untuk menerima bantuan tersebut. Dan saya dengar yang zakat dah ada yang terima bantuan one-off. Cuma isu yang saya nak sentuh di sini adalah pertamanya isu bantuan kepada peniaga kecil, penjaja yang tidak berlesen dan pengusaha industri makanan kecil-kecilan. Jadi saya melihat kumpulan ini juga terkesan, yang paling terkesan lah. Dan situasi pada hari ini menghadkan aktiviti perniagaan. Sudah tentu mereka yang terjejas dan mereka ini juga turut terjejas kerana hilang pendapatan, tidak dapat berniaga secara kecil-kecilan dan sebagainya, tidak dapat membuat kuih dan sebagainya. Dan kita perlu melihat satu jalan, satu kaedah untuk kita memberi. Selain daripada bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan persekutuan, kerajaan negeri juga, kita juga perlu melihat satu kaedah untuk memberi bantuan kepada kumpulan-kumpulan ini. Pengusaha-pengusaha kecil, makanan, penjaja-penjaja kecil, peniaga kecil yang tidak mempunyai sumber pendapatan langsung. Ini yang banyak di kawasan luar bandar yang perlu kita lihat. Dan yang keduanya tentang sektor perniagaan yang tidak dapat dijalankan, ataupun perniagaan individu. Contohnya kita kata perniagaan berkaitan dengan pengangkutan lori contohnya, yang dia bergantung kepada industri ataupun kilang-kilang yang melaksanakan aktiviti. Bila kilang ditutup dan sebagainya, pengusaha lori ini tidak dapat menjalankan perniagaan dan tidak ada bantuan. Macam kerajaan negeri dia bagi untuk tourism, untuk pelancongan, pemandu pelancong, untuk e-hailing dan sebagainya. Tapi golongan tidak termasuk dalam bantuan tersebut, termasuklah mereka yang bekerja kontrak pembersihan. Dia kerja kontrak bersih sekolah contohnya. Dia tidak bekerja, bila sekolah ditutup, pejabat ditutup, dia tidak ada kerja dan perlu mendapatkan pendapatan lain selain daripada pendapatan yang disalurkan oleh kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri yang ada kaitan dengan zakat dan sebagainya. Kita perlu juga melihat mereka ni perlu mendapat satu bentuk one-off yang lebih baik supaya dia dapat pendapatan untuk menyara keluarganya dalam tempoh PKP ini. Jadi saya sekali lagi mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk melihat dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membantu kumpulan-kumpulan ini bagi sama-sama kita membantu menyelesaikan masalah keputusan terputusnya pendapatan bagi mereka-mereka yang terlibat. Yang ketiga, pakej bantuan rakyat kepada pengusaha sektor pertanian. Jadi pertanian adalah merupakan sektor yang agak penting. Yang keempat rasanya, yang kelima terpenting di Pulau Pinang.
selepas perindustrian, pelancongan, perkhidmatan. Jadi mereka yang terlibat dalam pembekalan bahan makanan ini, masuk sayuran, daging, ayam, telur dan sebagainya, tanaman padi, petani pesawah, penternak, nelayan dan sebagainya. Jadi mereka ini tidak dapat melaksanakan aktiviti secara yang lebih berkesan semasa perintah COVID. Masuklah penanam padi. Sawah padi menghadapi masalah, pertamanya masalah berkaitan dengan air. Air tak mencukupi. Air daripada Kedah, daripada Sungai Muda tidak mencukupi untuk pengairan di kawasan Bendang. Dan jangkaan awal pada 1 hari bulan April untuk pelepasan air itu ditunda daripada bulan Mac ke bulan April. Masih belum ada air dan ini menimbulkan masalah. Petani di kawasan sebelah Penaga dan sebagainya telah mula mengerjakan tanah, telah mula membuat kerja-kerja awalan dan pembelian bahan-bahan pertanian. Jadi bila terdapat penundaan tarikh ini, dan sekarang ditunda ke 1 bulan Mei, petani ini dah mengeluarkan kos untuk kerja-kerja awalan, pembelian peralatan yang terlibat di kawasan-kawasan tertentu. Jadi dia dah habiskan wangnya untuk pembajakan dan sebagainya. Tapi jadual itu tertunda dan dia dah tidak ada modal lagi untuk dia menyara keluarganya. Dan ini menimbulkan masalah. Dan dari segi ini termasuklah nelayan. Nelayan juga tidak dapat ke laut, mungkin dapat ke laut dalam seminggu dalam 4 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad tidak dapat peringkat PKP yang awal dulu. Jadi ini menimbulkan masalah kepada nelayan. Itu juga dengan penanam sayur dan sebagainya. Jadi saya ingin mencadangkan di sini supaya pertamanya kita menyelesaikan isu bekalan air sawah padi bersama dengan penyelesaian isu bekalan air domestik. Air domestik juga menghadapi masalah. Yang saya dengar ada masalah yang agak kritikal juga dari segi tahap simpanan air di empangan dan sebagainya. Jadi kita kena memberi keutamaan pada menyelesaikan masalah-masalah bekalan air ini, termasuk air pertanian dan juga domestik. Jadi saya ingat mencadangkan supaya kita berbincang dengan Kedah, biasa ini telah dibuat, dan juga kita membuat pembenihan awan. Jadi saya rasa pihak CM Yang Berhormat Tuan Menteri dah setuju untuk kita buat pembenihan awan. Jadi terima kasih untuk kita pastikan air di hulu nu ada, hujan turun di sana. Hujan turun di Pulau Pinang tak ada makna. Dia kena hujan turun di sana baru sampai ke sini. Dan mungkin kita perlu menambah bekalan pam bergerak dalam bajet kita nanti untuk kita tambah pam bergerak. Kerana pam ni agak perlu bila keadaan kritikal, air tak mencapai tahapnya. Tak mencapai tahap yang diperlukan, dia rendah daripada tahap yang perlu, dia kena perlu pam untuk kita pam. Jadi kita perlu tambah pam ini kepada pihak GPS dan juga pihak AIDA untuk diuruskan, termasuk Jabatan Pertanian. Dan kita juga perlu mengkaji sesuai atau tidak kita menggunakan teknologi deep well engine. Perlukah kita buat deep well untuk ini cadangan bincangan saya dengan GPS. GPS cadangkan kita buat perancangan untuk buat deep well yang boleh membekalkan air. Jadi terima kasih kepada pihak GPS, AIDA dan juga Jabatan Pertanian yang telah melaksanakan aktiviti pengepaman air dan sebagainya hingga selesai masalah musim lepas. Masalah musim lepas, air juga jadi masalah. Tapi diusahakan secara pam dan sebagainya di kawasan sebelah Paya Keladi dan sebagainya. Jadi selesai masalah pada masa itu. Dan timbul masalah baru pula pada. Dan kita tak mahu masalah ini berterusan di masa-masa yang akan datang. Kedua, isu penetapan jadual bekalan air perlu dimaklumkan segera kepada petani. Kalau kita tunda, kita kena bagi tahu awal supaya dia tak jadi masalah kepada petani yang perlu menurunkan modal awal untuk pelaksanaan tanah sawah.
Ketiga, pemasaran hasil pertanian juga perlu diatur, disusun. Saya minta pihak kita membincangkan bersama untuk memasarkan dalam tempoh COVID ini. Kerana dapat juga lambatkan sayur dan sebagainya di kawasan-kawasan itu kerana pergerakan agak terhad dan dia menimbulkan masalah kepada mereka yang mengusahakan aktiviti. Begitu juga dengan industri asas tani, berasaskan makanan. Prosesan makanan juga sekarang ni, kuih-kuih dan sebagainya telah mula menghadapi masalah, tak boleh keluarkan, tak boleh pasarkan, dan ini juga perlu kita fikirkan apa kaedah yang boleh membantu mereka-mereka yang terlibat. Yang keempat, tentang isu kaedah permohonan pakej bantuan rakyat. Kita amat menghargai usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri untuk menyediakan pakej bantuan rakyat ini, termasuklah pihak zakat. Cuma yang jadi masalahnya, semua kita kena buat online. Tak boleh kita nak ke pejabat-pejabat, ditutup dan sebagainya. Dan permohonan online ni kadang-kadang menimbulkan masalah kepada sebahagian peniaga-peniaga dan sebagainya yang nak mohon online. Di pejabat saya hari itu penuh orang kampung, peniaga mai untuk isi online zakat. Dan lepas ni mungkin akan jadi masalah. Dia tak pandai nak buat online ni, nak klik ni, begitu nak send dan sebagainya. Jadi dia jadi masalah. Kalau boleh kita fikirkanlah satu kaedah cara macam mana untuk membantu penduduk menyelesaikan. Kalau boleh kita buat hard copy di pejabat mana-mana ke. Pejabat saya pun ada hard copy. Kita print hard copy, dia mai, dia ambil, dia balik isi rumah. Besok dia mai, kita tolong key in. Masuk seorang-seorang, tolong key in untuk dia. Dan dia tak mampu nak buat. Dan ini kadang-kadang menyebabkan dia tak mohon. Tak mohon dan dia tak dapat bantuan yang disediakan. Dan yang kelima, tentang isu pembayaran bil bekalan air. Ini yang terakhirlah, masa pun terhad. Isu pembekalan bil air dalam masa Perintah Kawalan Pergerakan ni, semua orang duduk rumah. Anak-anak sekolah, balik universiti, yang cuti, ayah pun duduk rumah dah, tak tahu mana, mengadap hari-hari, duduk di rumah. Dan bekalan air tu, penggunaan air tu semakin bertambah. Cuci tangan, kerap cuci tangan. Kerap cuci tangan, dia kerap mandi, dan mungkin bertambah dari segi penggunaan air di rumah daripada biasalah. Dia akan ada pertambahan, peningkatan. Jadi bil juga akan meningkat. Pihak TNB saya rasa dah mengumumkan untuk bagi diskaun pada mereka yang bil sehingga sekian-sekian 20-50%. Bil 70 ke 100 ke 25%. Dan yang paling tinggi bil dia 2% tadi. Jadi kalau boleh PBA juga memikirkan macam mana kita nak bagi sedikit kelonggaran dan diskaun, nak terus secas ke, sementara dalam tempoh PKP ni, supaya beban itu juga berkurangan pada mereka yang nak membayar bil air yang mungkin akan meningkat penggunaannya. Dan sebelum saya terlupa, ditambah satu lagi kumpulan sini, pengusaha bas sekolah dan bas pelancongan. Saya rasa ini juga mereka yang perlu diberikan perhatian oleh kita, kerana mereka langsung tidak ada pendapatan dalam masa sebulan ini, bas sekolah dan juga bas pelancongan. Yang Amat Datuk Yang Di-Pertua, terdapat saranan daripada penasihat khas pelaburan kepada Ketua Menteri Pulau Pinang, iaitu Tuan Lee Kah-chun, iaitu supaya menggesa kerajaan membenarkan pekerja kembali bekerja. Jadi saya dalam Facebook saya, bukan saya menolak, cuma saya mencadangkan supaya kita dalam tempoh ini mengikut peraturan dan juga arahan.
Ada industri-industri yang kita boleh buka. Bukan semua industri ditutup. Ada industri yang boleh dibuka. Saya rasa seluruh Malaysia dah 6 waktu lebih yang boleh dibuka, yang diluluskan oleh pihak MITI dan sebagainya. Jadi kita tak boleh, dalam tempoh COVID ini kita tak boleh nak buka semua. Jadi saya menganggap bahawa pandangan itu kita boleh laksanakan, cuma berpandu kepada keperluan-keperluan dan juga kelulusan-kelulusan. Kerana kita melihat bahayanya lebih. Macam kedai gunting rambut lah. Saya cadangkan dalam surat PKKN supaya kedai gunting rambut tak dibuka. Ya, alhamdulillah diterima di peringkat federal. Saya kata tak boleh, bahaya gunting rambut ni. Memang cukup bahaya. Jadi alhamdulillah tak dibuka, dan ramai saya tengok OB pun rambut panjang tak gunting. Jadi tentang tadi tu, kalau boleh kita ikutlah. Kita bukan nak kerana banyak kemudahan telah disediakan oleh kerajaan, termasuk Persekutuan Dalam Negeri kepada industri ini. Kalau dia tak boleh bekerja, dia dapat duit sebanyak 600 melalui, kalau dia tak ada gaji lah, dia bercuti tanpa gaji, dia dapat. Dia boleh keluarkan EPF mungkin kalau dia perlu untuk belanja seharian dalam tempoh PKP. Jadi tak perlu kita meneruskan dia supaya bekerja, kilang dibuka semua dan tempoh masa tertentu dan sebagainya. Kerana ini akan menimbulkan masalah kepada penularan wabak COVID ini, mungkin akan berlaku dengan lebih besar lagi. Masa ke? Biar. Yang mana Datuk ini Ketua? Tidak semua rakyat dapat menikmati kehidupan yang sempurna. Masih ada di kalangan mereka yang hidupnya perlu dibantu. Sebagai Ketua Pembangkang, saya sedar bahawa di saat ini kita perlu bersama atas dasar keprihatinan terhadap nasib rakyat. Kita perlu hentikan, dan saya rasa di Kerajaan Negeri Pulau Pinang dah hentikan soal politik, kepartian dan sebagainya. Dan kita juga dalam memberi bantuan mengulurkan kepada semua pihak. Di setiap kampung, alhamdulillah, di kawasan-kawasan lain juga, bukan hanya bantuan daripada kita, Kerajaan Negeri, daripada Persekutuan, kita juga menerima bantuan daripada pihak-pihak yang lain. Pihak zakat, pihak masjid, surau, pihak tokong kuil, gereja, pihak NGO yang begitu banyak membantu. Dan saya nampak bahawa di kawasan kita tidak timbul masalah, tidak ada makan dan sebagainya. Walaupun ada kes-kes terpencil yang berlaku, yang sampai laporan, cepat-cepatlah kita pergi tengok. Ada laporan saja YB kita yang prihatin semua ni, kita pergi tengok cepat-cepat, selesaikan masalah-masalah. Dan saya rasa gelandangan juga telah diselesaikan masalah di peringkat Pulau Pinang. Jadi kita perlu berganding bahu. Petang ni pun saya ada bagi bantuan dengan pihak MPKK, turun ke kampung, satu kampung, untuk bersama dengan MPKK turun bagi bantuan. Dan terima kasih kerana semua 18,000 penerima, 18,000 lebih penerima JKN akan diberikan bantuan. Mula diberikan bantuan pada semalam dan berterusan sehingga selesai. Ini saya rasa satu pendekatan yang cukup baik kerana kita memberi kepada orang yang betul-betul memerlukan. Sebab kita sedia maklum, rakyat kita ni kadang-kadang tak layak pun dia mohon. Satu rumah di kampung, di kawasan saya, dapat 7. Saya masuk rumah dia ada 7 kampik beras. 7 bantuan dia dapat. Daripada saya, daripada PKK, daripada surau, daripada masjid, daripada NGO, dia dapat 7. Saya kata 7 ni boleh berikan 6 orang lain ataupun 5 orang yang lain yang lebih memerlukan. Ini kita kena pastikan kita selaraskan dari segi senarai. Kalau boleh kita letakkan kepartian di sebelah, kita selaraskan bersama. Senarai daripada pihak
Kerajaan Negeri, PKK, senarai daripada kita, masjid, surau dan sebagainya, kita sedarahkan supaya tidak berlaku pertindihan. Pertindihan ni yang kadang-kadang menimbulkan masalah. Orang yang kadang-kadang susah ni, dia tak main. Dia malu nak main minta dan sebagainya. Dia kata, tak bayar, tak ada, cukup ada. Tapi yang minta ni kadang-kadang orang yang mampu. Dia rasa dia pun patut dapat. Dalam COVID ni dia patut dapat juga. Dia mampu pun dia mohon. Dan dia nak juga. Ini yang kadang-kadang kita sebagai yang berhormat kena pandai guna budi bicara untuk menyelesaikan isu ini. Jadi saya juga sebagai pengakhirnya di kesempatan ini, saya selaku Ketua Pembangkang mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat di Pulau Pinang yang saya rasa telah bekerja siang malam untuk membantu rakyat di Pulau Pinang, di kawasan masing-masing. Jutaan terima kasih sekali lagi kepada kepimpinan Kerajaan Negeri atas semua sokongan serta bantuan yang telah disalurkan kepada rakyat sama ada secara terus maupun melalui ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Terima kasih juga kepada pelbagai pihak yang turut menghulurkan bantuan kepada rakyat di Pulau Pinang yang terkesan oleh ancaman wabak COVID seperti pihak masjid, surau, tokong, kuil, gereja dan sebagainya. Syarikat-syarikat swasta juga turun. Pertubuhan bukan kerajaan yang banyak membantu, individu-individu dan juga lain-lain pihak yang terlibat. Dan syabas, terima kasih calon penghargaan yang tak terhingga kepada semua petugas daripada pihak MKN, PDRM yang semakin tegas sekarang ni. Dia dapatnya dia tangkap lah. Bila kita keluar tanpa ada kebenaran berkumpul dan sebagainya. Pihak ATM rela JPAM kaitangan kesihatan yang paling utama berada di barisan hadapan yang telah membantu untuk penyembuhan yang tinggi di Pulau Pinang. Kaitangan agensi kerajaan persekutuan yang lain dan juga negeri, pihak media, sukarelawan, penyumbang-penyumbang di atas jasa dan juga bantuan yang tidak dapat kita balas ini. Dan akhirnya saya memohon maaf sekiranya ada tersalah atau mengguris hati mana-mana pihak, bahawa saya tidak punya niat yang sebegitu kerana kita sedang menghadapi wabak COVID dan ini merupakan sesuatu yang lebih penting untuk kita hadapi bersama. Mari sama-sama kita berganding bahu untuk membantu rakyat dan melawan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kita berusaha bersama untuk mendisiplinkan diri dan juga mendisiplinkan rakyat dalam tempoh PKP, dan saya nampak dah mula menampakkan hasil yang positif pada hari ini, dan kita sama-sama berdoa moga penularan wabak COVID ini dapat dikurangkan dan berjaya dihentikan, dan kita sama-sama diberikan kekuatan mental dan fizikal dalam menghadapi cabaran yang amat berat ini. Dan seterusnya kita mampu untuk meneruskan kehidupan dan membina kembali kehidupan dan ekonomi seperti sedia kala. Dan sebagaimana saranan Tuan Yang Terhormat Tun, saya harap kita di peringkat negeri juga melihat plan jangka panjang ataupun plan masa hadapan untuk kita memulihkan keadaan ekonomi dan juga perkara-perkara yang telah menghadapi masalah semasa COVID. Kita kena susun seperti perancangan untuk memulihkan perniagaan dan sebagainya, perniagaan kecil dan sebagainya. Itu kita perlu susun sebelum selesai COVID. Kita dah susun senarai jadual plan jangka panjang untuk memulihkan ekonomi negeri Pulau Pinang. Kita susun bersama-sama, insyaAllah. Jadi teruskanlah kita membantu rakyat, dan saya amat menyokong usaha sebegini selagi ianya mampu memenuhi keperluan rakyat Pulau Pinang, dan bersamalah kita memerangi COVID-19, Penang melawan COVID. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin berkesempatan untuk ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin dan muslimat. Jadi bulan puasa tahun ini
kita pakat-pakat sembahyang tarawih di rumah. Hak lelaki ni kena jadi imam. Tak boleh pergi berjemaah di surau masjid, kita kena jadi imam di rumah, insya-Allah. Kena belajar lah, untuk menjadi imam di rumah. Dulu kita ikut orang je, jadi makmum. Jadi kita menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan yang semini merupakan satu dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu dugaan yang perlu kita fikirkan. Kenapa berlaku dugaan yang semacam ini? Mungkin ada perkara yang berlaku yang boleh mewujudkan, menimbulkan cabaran dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita berfikir apa kesilapan dan perkara yang telah kita buat selama ini. Jadi selamat menyambut Ramadan, selamat meneruskan tugas dalam membantu rakyat dalam tempoh COVID ini, dan kita doakan semoga COVID ini akan pulih, akan dapat dihentikan, dan kita dapat sama-sama meneruskan kehidupan kita dalam keadaan yang sedia kala, dapat meneruskan aktiviti, melaksanakan projek ekonomi dan sebagainya untuk masa depan negeri Pulau Pinang. Sekian, saya mohon menyokong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.